Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama dengan saya, Cikgu Norsyada binti Affar. Saya merupakan seorang guru yang mengajar subjek pendidikan moral di Sekolah Menengah Kebangsaan Jitra. Okey, untuk hari ini adalah Professional Learning Community PLC Anjuran Panitia Pendidikan Moral bagi tahun 2021 dengan tajuk penggunaan aplikasi Canva dalam proses PDP. Okey, sebelum kita memulakan PLC kita pada hari ini, eloklah kita tengok dulu the theme cycle of PLC meets. Okay, there are 4 strategies here. For the first step, focus, using data, the team creates a lesson plan and a common assessment. And then for the next step, strategies, teachers instruct using effective strategies from the team's focus meeting. For the next PLC meet, this is assessment step. The team conducts common assessment, then meets to analyze data and discuss strategies. And for the last step, respond, teacher remediates or enriches based on the predetermined proficiency level. Okey, ini adalah pengenalan untuk perkongsian ilmu kita pada hari ini. Proses pembelajaran dalam konteks pendidikan yang efektif seharusnya menggunakan bantuan teknologi supaya lebih menarik dan berkesan. Okey, dalam konteks pengajaran menurut Gizzard and Farrell 1990, seorang guru yang menggunakan komputer dalam pengajaran dan pembelajaran boleh dikatakan sebagai seorang yang mempunyai bakat dan berkebolehan tambahan. Okey, kemudiannya kita tengok dekat sini ada sedikit perkongsian maklumat tentang teknologi dalam pendidikan. Okey, yang pertamanya adalah pembangunan teknologi yang semakin pesat berkembang dalam dunia pendidikan merupakan satu anjakan baharu sejajar dengan pembangunan teknologi masa kini. Okey, fasa perkembangan teknologi bermula dengan kemunculan Web 1.0 yang lebih dikenali sebagai World Wide Web ataupun WWW dan seterusnya diikuti dengan teknologi Web 2.0 iaitu social web pada tahap ataupun pada fasa yang kedua. Okey, kemudiannya kita tengok penggunaan Web 2.0 seperti Canva iaitu aplikasi yang akan kita kongsi pada hari ini mudah digunakan untuk menghasilkan slide presentation bagi proses pengajaran bersama pelajar ataupun dijadikan sebagai satu platform untuk berkongsi dan juga untuk bertukar maklumat dengan rakan guru yang lain untuk tujuan pembelajaran. Okey, kemudiannya teknologi Web 2.0 boleh diaplikasikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran supaya proses tersebut menjadi lebih efektif. Okey, ini adalah berdasarkan daripada kajian yang dilakukan oleh Ibrahim, Shing, Sharmizi, Alias dan juga David pada tahun 2014. Okey, kemudiannya ini adalah cara menghasilkan slide pembentangan melalui platform Canva. Inilah yang akan kita kongsikan pada hari ini iaitu tentang macam mana cara kita nak menghasilkan slide pembentangan melalui platform Canva. Okey, sebelum ni saya percaya ramai rakan-rakan guru telah menghasilkan slide presentation dan digunakan dalam proses PDPR tetapi menggunakan PowerPoint. Okey, untuk di sini pada hari ini kita akan berkongsi tentang bagaimana kita nak menghasilkan slide presentation melalui platform Canva. Okey, sebagai langkah yang pertama, cikgu-cikgu boleh ke Google site. Dekat sini yang pertamanya cikgu type perkataan Canva, kemudiannya search. Okey, dia akan muncul paparan yang macam ni. Okey, cikgu-cikgu boleh klik di perkataan Canva tersebut. Dia akan keluar paparan yang sebegini iaitu pada langkah yang ketiga. Dekat sini untuk pertama kalinya kita menggunakan aplikasi Canva, kita perlu sign up terlebih dahulu. Okey, cikgu-cikgu klik pada sign up. Kemudiannya, dia akan keluar paparan yang sebegini di langkah 4. Get started with Canva. Okey, dekat sini
saya cadangkan untuk cikgu-cikgu sign up with Google menggunakan akaun Delima kita, email MOE kita tu. Okey, untuk memudahkan lagi proses kita nak share dengan pelajar nanti. Okey, selepas cikgu-cikgu selesai untuk sign up, cikgu-cikgu boleh log in. Okey, dia akan keluar paparan yang sebegini macam yang saya tunjukkan dalam langkah 5. Okey, dekat sini cikgu-cikgu pergi kepada yang ada paparan macam laptop dekat situ yang ada tulis presentation. Okey, untuk makluman cikgu-cikgu, selain daripada kita boleh menghasilkan slide presentation melalui aplikasi Canva, kita juga boleh menghasilkan poster, infografik, logo dan sebagainya. Tapi untuk hari ini perkongsian ilmu yang saya nak ketengahkan pada cikgu-cikgu adalah bagaimana kita nak menghasilkan slide presentation menggunakan aplikasi Canva. Okey, cikgu-cikgu boleh klik kepada presentation, perkataan presentation tersebut. Okey, dia akan keluar paparan yang sebegini selepas cikgu-cikgu klik perkataan presentation. Okey, dekat sebelah kiri cikgu-cikgu boleh pilih template yang mana yang cikgu-cikgu rasa bersesuaian untuk cikgu-cikgu hasilkan slide presentation. Okey, selepas cikgu-cikgu klik yang mana yang cikgu pilih, okey, dia akan keluar paparan yang sebegini di langkah 7. Cikgu-cikgu boleh tengok dekat sini. Okey, ada beberapa slide yang dicadangkan untuk template yang kita pilih ni. Okey, cikgu-cikgu boleh klik dekat apply all. Tengoklah dia bergantung kepada berapa slide dan juga template yang cikgu pilih. Kalau kata cikgu nak tambah slide lagi, nanti cikgu boleh tekan dekat ikon yang ada tanda tambah tu. Kalau nak delete, right click dan kita boleh delete slide yang mana yang kita tak nak. Okey, kemudiannya dia akan keluar macam ni lah. Bila kita bertype, dia akan keluar paparan yang macam ni. Okey, sebelum tu, saya nak back balik ke slide yang sebelum ni. Okey, untuk langkah 7, apabila cikgu-cikgu klik dekat sini, dia akan ada paparan yang sama macam di slide ni. Jadi cikgu-cikgu boleh edit macam yang saya buat ni mengikut kesesuaian presentation, slide presentation yang kita nak buat. Okey, kemudiannya di langkah 9, ini dah bila cikgu-cikgu dah selesai, dah habis dah buat slide presentation. Okey, cikgu-cikgu boleh, dia ada beberapa pilihan dekat kita. Yang pertamanya, kalau cikgu sekadar untuk present sahaja dekat pelajar tanpa memasukkan audio ataupun image, jadi cikgu-cikgu boleh klik dekat presentation, kemudiannya cikgu-cikgu boleh save teruslah. Tapi untuk kalau kita nak masukkan image dan juga kita punya voice record, cikgu-cikgu boleh tengok dekat ikon yang titik 3 ni, titik-titik yang 3 tu, klik di situ dan cikgu-cikgu pilih dekat present and record. Pilih dekat present and record, dekat situ cikgu-cikgu boleh klik. Okey, apabila klik, dia akan keluar paparan yang macam ni. Bila ada paparan yang macam ni, dekat langkah 10 ni, cuba tengok dekat sebelah kanan cikgu-cikgu. Dia ada keluar dekat situ ikon-ikon yang kita pilih ni, beberapa ikon. Kita perlu bayar dahulu sebelum kita nak merekod slide presentation kita. Okey, sebelum ni saya terlupa nak maklumkan. Okey, untuk aplikasi Canva, dia terdapat dua pilihan untuk kita, sama ada kita nak menggunakan aplikasi ini secara percuma ataupun cikgu-cikgu nak yang lebih advance lagi, cikgu-cikgu bolehlah membuat pilihan ikon-ikon ataupun bahan-bahan yang ada tu yang berbayar. Tetapi untuk kegunaan biasa kita dekat sekolah, kalau kata kita nak buat presentation tu dah memadai, saya rasa untuk kita menggunakan aplikasi yang percuma lah.
Okey, kalau keluar paparan macam ni, jadi bila kita tak mau, kita tak mau nak menggunakan aplikasi yang berbayar, cikgu-cikgu boleh pergi saja ke slide yang ada ikon-ikon yang berbayar ni, contohnya gambar cikgu yang sedang mengajar dekat sini. Okey, cikgu-cikgu boleh klik delete dan kemudiannya nanti dia akan hilang lah apa-apa ikon yang berbayar ni. Kita kena tengoklah mana-mana ikon yang kita pilih yang berbayar tu kita delete dan kita masukkan ikon-ikon yang tak perlu ni lah, ikon-ikon yang tak perlu berbayar ataupun yang percuma. Okey, kemudiannya bila dah selesai dah semua, dia akan keluar paparan seperti langkah 10 ni lah. Cikgu-cikgu boleh ready untuk kita rakam image dan juga ni lah kita punya audio lah dekat sini. Okey, kemudiannya cikgu-cikgu bila dah ready semua, dah slide pun dah okey, cikgu-cikgu pun dah bersedia untuk membuat presentation, cikgu boleh klik dekat start meeting. Bila klik dekat start meeting, mulalah cikgu-cikgu untuk nak record slide presentation cikgu-cikgu berdasarkan kesesuaian yang cikgu nak. Okey, kalau rasa macam tak sesuai lagi, cikgu-cikgu boleh record semula. Cikgu punya ni lah presentation. Okey, kemudiannya bila dah siap semua, dia akan keluar paparan yang sebegini. Okey, tengok dekat sini untuk langkah 12. Your recording link is ready. Okey, kita boleh klik dekat copy link. Dekat copy link ni lah, link ni yang kita akan gunakan untuk kongsikan bersama dengan pelajar-pelajar kita. Jadi pelajar boleh klik dan dia boleh tengoklah presentation yang dah cikgu hasilkan. Okey, kemudiannya cikgu-cikgu juga boleh download untuk simpanan sendiri dan juga dekat sini cikgu-cikgu boleh save dan exit. Okey, kemudiannya selesailah slide presentation cikgu-cikgu. Dan dengan ini cikgu-cikgu dah berjaya lah untuk menghasilkan slide presentation melalui aplikasi Canva. Okey, dekat sini kita boleh tengok ada beberapa kebaikan penggunaan aplikasi Canva, iaitu yang pertamanya adalah aplikasi Canva mudah dan berkesan berbanding dengan aplikasi lain. Dan yang kedua, Canva juga menyediakan reka bentuk yang terkini dan bersesuaian dengan tema yang diinginkan oleh pengguna. Kemudiannya dia punya kelebihan yang ketiga adalah telah tersedia beberapa template yang biasa digunakan oleh pengguna masa kini seperti Instagram foto, headline, Facebook foto dan sebagainya. Okey, kemudiannya boleh dimuat turun setelah selesai edit, dapat digunakan secara luar talian selepas dimuat turun. Okey, untuk yang ni, yang macam saya maklumkan tadi, cikgu-cikgu download dan kita boleh tengok balik lah apa yang kita dah download tu. Okey, kemudiannya percampuran kesemua elemen seperti pemilihan warna, reka bentuk, latar belakang, saiz tulisan dan juga warna menjadikan slide pembentangan kita tu lebih menarik. Dan juga yang terakhir adalah menyelesaikan isu keterbatasan capaian internet dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Maksudnya aplikasi Canva ni kita boleh download dan kita boleh tengok balik tanpa menggunakan network connection. Okey, kemudiannya sebagai kesimpulan, sejajar dengan pembangunan teknologi masa kini, aplikasi Canva dilihat sebagai salah satu platform yang boleh jadikan proses PDP lebih efektif dan juga menarik. Okey, sekian. Terima kasih. Okey, untuk sebarang pertanyaan, cikgu-cikgu bolehlah menghubungi saya di talian ni, nombor telefon saya. Dan kalau untuk sebarang pertanyaan, cikgu-cikgu juga boleh WhatsApp di nombor yang sama. Okey, saya rasa setakat ini saja perkongsian ilmu kita pada hari ini. Okey, sekian. Terima kasih.